Abil, dalam perkongsian itu juga Abil ada mendedahkan sesuatu yang Abil kata mungkin Abil akan kehilangan nyawa. Ibaratlah kalau Abil tak kuat pada waktu tu, mungkin Abil dah commit suicide, atau mungkin Abil dah makan Panadol 30 biji. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ucapkan kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase. Dan bersama dengan Bobo minggu ini, pelakon hebat Nabila Huda. Hai Nabila. Hai Bang Bobo. Hai, sihat? Sihat Alhamdulillah. Baru balik bercuti Baru balik bercuti dan dah kita nak kena start kerja dah. Okey, dah lama kita tak tengok Nabila di layar perak dan kali ini dia bakal muncul dengan filem arahan Osman Ali berjudul Telaga Suriram. Okey, mungkin boleh komen sedikit watak awak dalam filem ni. Okey, dalam filem ni saya pegang watak sebagai Maimun. Yang paling istimewanya filem ni adalah filem pertama saya dapat bekerja bersama dengan pengarah yang memang saya teringin sangat nak bekerja sekali, Abang Osman Ali. And yang paling istimewanya watak saya dalam cerita ni adalah watak yang seorang wanita istimewa. So I tak pernah ada experience pun dapat offer untuk this kind of character. I'm so excited lah bang. Apakah cabaran yang akan Nabila hadapi untuk membawakan watak Maimun ni? Cabaran dia adalah saya dalam cerita ni adalah bisu. So saya tak pernah terbayangkan yang saya diberi peluang untuk memegang watak yang seberat ni. I tengah masih lagi cuba untuk digest dan cuba buat research dan cuba untuk memahami dan dapatkan juga nasihat-nasihat daripada pengarah saya dan juga acting coach saya macam mana saya nak bawa watak ni. So kabarnya Nabila juga akan buat perubahan dari segi fizikal mungkin boleh bagi gist sikit apa yang mungkin orang boleh expect pada penampilan Abil pada filem ni? Okey, macam saya memang tak suka nak letak nak nampak makeup yang tebal untuk menampakkan buruknya saya dalam untuk watak Maimun ni. So saya dah start untuk tankan kulit saya, gelapkan lagi kulit saya. Kalau boleh saya nak segelap-gelapnya lagi supaya nampakkan elemen kampung dan orang susah tu ataupun sebab saya imagine dia ni walaupun dia berumur 30-an tapi dia masih ada pewatakan kanak-kanak tu sebabkan kekurangan dia daripada diri dia tu. So dia ada moments yang kita boleh imagine dia naik basikal lah apalah dekat sawah padi mesti kulit dia akan gelap kan. Lepas tu other than that so I tak nak nanti macam bila I dah imagine dia punya karakter tu I nak kena letak foundation gelap kan berpeluh kan hilang pak kulit I putih jadi tak real. Abil tak mau gunakan kaedah teknologi nak yang asli. I nak yang asli jadi bila close up nampak real dia tak pecah lubang nanti. Lepas tu rambut I akan potong nanti I akan cuba saya upaya untuk nampakkan yang I nampak buruk dalam untuk watak Maimun ni. So itulah semangat pelakon wanita terbaik macam gitulah Abil, baru-baru ini Abil ada berkongsi yang Abil cakap baru baik daripada depresi yang mungkin dah berpulih. Okey, mungkin Abil boleh kongsi sedikit benda itu pada penonton Uppercase. Okey, sebenarnya itu adalah posting Abil masa birthday Abil last year. Abil ada letak caption, it just like hari tu Abil tak terfikir apa pasal benda tu. Abil macam fikir entah dalam dikala I sekarang ni selalu fikir dikala I tengah berseronok mesti ada orang tengah bersedih macam mana I lalui yang bersedih dulu tu. So I just post the caption yang I pernah buat dulu on my birthday untuk bagi tahu yang semua orang yang it's okay kalau korang rasa down or sedih or whatever sebab I dah go through fasa tu. Bila I dah go through fasa tu, here I am today. Kan? Sebab I think macam Abang Bobo dan semua orang yang dah senior reporter senior semua, diorang dah memang tengok Abi membesar daripada kecil, daripada I pernah nakal, daripada I pernah ya Allah, kalau kita flashback balik pada I belasan tahun tu,
macam-macam kejadian yang berlaku dan I rasa bangga dengan bila I dah berumur 37 tahun ni, benda tu menjadi memori yang pernah lalui dalam hidup Abil. Dan I will never regret about that. Sebab saya tahu some people, diorang always regret dengan apa yang jadi dalam hidup dia. Pada I tak buat benda tu. Tetapi yelah, masing-masing ada pilihan masing-masing. Ada orang tak suka, benci, tak nak ingat dah. Benci benda tu, busuk benda tu. Tapi pada I sentiasa appreciate benda yang lepas tu. Sebab benda lepas tu lah yang mengajar I untuk jadi So it's okay not to be okay For me, in both side, okay lah. It's okay not to be okay, betul. Boleh. Saya setuju dengan benda tu. Abil, dalam perkongsian tu juga Abil ada mendedahkan sesuatu yang Abil kata mungkin Abil akan kehilangan nyawa gara-gara benda itu. Jadi mungkin orang terkejut, macam sesuatu yang memberi kesan yang impak yang sangat teruk pada diri awak. So mungkin awak boleh ceritakan. Okey, maksud Abil tu dia punya ibarat lah kalau Abil tak kuat pada waktu tu, mungkin Abil dah commit suicide, atau mungkin Abil dah makan Panadol 30 biji. Taulah bila orang buat benda yang dalam keadaan tidak waras kan, ataupun buat benda yang macam kita tak fikir. Yang kita tahu, kita hanya fikir pasal emosi kita je kan. Yang kita tahu, kita biarkan emosi kita tu yang kontrol diri kita. Bila kita buat benda macam tu, contohnya macam dadah lah. Kalau you ambil dadah, you nak ambil dadah, tapi bila you ambil dadah, you biarkan dadah tu kontrol hidup you. Maknanya hancurlah hidup you kan. Lainlah kalau you yang kontrol semua benda yang ada dalam otak you kena kontrol. Kalau you tak kontrol dia akan jadi macam-macam benda yang luar daripada pemikiran kita. Sampai kan you boleh kelar tangan, sampai benda-benda macam tu lah. Tak kuat iman. So bila kita kadang-kadang bila kita terlalu emosi tu, kita boleh bawa ke arah benda tu yang kita tak sedar. Tapi bila kita dah buat, kita akan menyesal kan. Bila you fikir balik, kenapa you nak kena buat macam ni? So it's part of the journey sebenarnya kan. So senyum je lah. Apa yang berlaku tu, senyum je kan. Dan sentiasa memaafkan. Memaafkan tu sebenarnya benda tu sangat important tau. Sebab bila you memaafkan orang yang menyakiti hati you akan jadi lega selega-leganya, dan benda tu semua you akan lupa. Satu lagi mengenai apabila papa awak dah ada kumpulan line up baru. So sebagai anak, bagaimana awak melihat line up baru yang disertai yang berada dalam search ni? I think itu bukannya line up baru tu. That was the original search. The Search. Original lah, yang first band members masa album Cinta Buatan Malaysia. So pada I, itu adalah comeback, bukan line up baru. Dan I think yang line up yang comeback daripada 3 orang gitaris yang sangat hebat. Kita ada Hillary Ang, kita ada Man Kidal, dan ada Uncle Nasir dengan Papa. Korang rasa macam mana keadaan band tu? Itu memang dah complete band dah tu. Tak ada siapa yang tinggalkan siapa. I mean, that's the real one, yang daripada album pertama dan sampai album kelima, daripada Cinta Buatan Malaysia sampai album kelima. Inilah dia line up dia. Yang lagu-lagu yang korang dengar tu, lagu-lagu Ruzana, Gadisku. Inilah dia pemain gitar dia, dan juga dia punya gitaris daripada first batch until lagu-lagu yang terkenal tu. For your information. Okey, kabarnya kerana sokongan Nabila terhadap kumpulan tu juga, Nabila menaja album mereka, betul ke? Alah, kita ada rezeki, kita kongsi-kongsikan kan, untuk Papa, untuk everyone. Sebab I pun tak tahu macam mana boleh benda tu berlaku kan. I tak ada dah cakap nak sponsor, tak ada. Dia macam it's just like sokongan I kepada mereka-mereka yang memang kat dalam band tu semua, macam ayah habis sendiri kan. So I suka bila kita tengok mereka dah semangat untuk buat nak bangkit balik everyone kan, together untuk menghasilkan satu karya yang baik. Diorang ni memang semua yang ada kat dalam band tu semua talented tau. So rugi kalau kita tak sokong, kita tak push diorang untuk pergi. Kita tak tahu lagi bila boleh tengok. I pun tak tahu lagi bila I boleh tengok Papa I menyanyi kan.
Kesha pun nak sangat tengok atuk dia perform. So this is the time. Selagi dia nak, esok orang tu dia dah tak nak. Bye guys. So Nabila sangat gembira dengan I am so apa yang happy. I happy sangat tengok Papa dah nak start menyanyi, nak recording balik. You tahu kan Papa dah lama tak ada mood dah. Dia dah macam dia dah tak ada mood dah. Dia dah macam Papa dah tak minat nak nyanyi. Dia dah hilang dah dia punya hati untuk menyanyi. Disebabkan dia nak kena menghadapi industri kita punya drama kan. Dengan dia bila I borak dengan dia tu, I dapat tahu yang dia rasa dia tawa hati untuk menyanyi lagi sebabkan tak ada orang yang seiring macam dia, semangat macam dia yang berkobar-kobar. Sebab tu dia suka tengok band-band baru. Pasal dia suka tengok semangat tu reminds him of dia masa muda-muda dulu. Tapi alhamdulillah lah, bila dia kata nak buat album, nak nyanyi balik dengan line up yang ada sekarang ni, the original search kan, I terus macam that's it apa, go for it lah. Let's do concert, people will decide. Rindu ke tak dengan you all? I'm sure you guys semua rindu tengok diorang perform atas stage, sama macam I juga. So kita doakanlah supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan mana tahu rezeki kita tengok konsert mereka. Okey, terima kasih Abil atas perkongsian. Thank you so much. Okey, demikianlah tadi tunggu saya bersama dengan Nabila Huda. Teruskan menyaksikan paparan lebih menarik dalam kapsul hiburan BHTV pada masa akan datang. Sekian daripada saya, Bobo. Bye.